Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Baik, sekarang ni saya sedang cuba mencari cara yang agak mudah untuk pengguna data. Saya ada share data. So sometimes saya share secara open lah dekat Sculpt data ni. Boleh check dekat situ. Tapi kadang-kadang saya punya robot dia tak auto forward, tu yang jadi masalah. Saya pun tengah cari setting dia yang terbaik lah. Kadang-kadang dia selang berapa jam sekali, tiba-tiba baru dia forward. Biul sikit apa nama saya punya robot tu. Okay, baik. So sekarang ni macam ni, saya start macam ni lah. Okay, saya akan upload. Okay, saya akan upload range. Saya akan buat setiap currency range. Ni calculation ni saya buat sendiri. Nanti saya akan tunjuk macam mana cara saya buat calculation. Okay, dan ini merupakan average daripada tahun 2008. Okay, daripada tahun 2008. Jadi sekarang ni saya tunjuk contoh. Okay, kita tengok signal. Sekarang ni signal GBP, JPY tak ada signal sebab saya baru buat USD. Okey, ni ada USD NZD. Okey, USD NZD. Jadi kalau kita rujuk dekat sini 85 dia punya range dia. Okey. So yang ni nak tukar pun tak apa, tak tukar pun tak apa. Just untuk ingatkan lah kita diri kita sendiri. So saya tukar 85 dekat situ. Jadi boleh nampak dekat sini dia punya jarak dia. Kalau rajin ambil banyak lah, kalau malas just ambil yang ni lah sebab untuk Sculpt je kan. Okay, ini untuk orang yang totally dia tak ada idea nak trade guna apa. Dia tak ada basic technical, dia tak ada indie pun dia tak ada. Okay, so saya harap benda ni membantulah. Okay, sekejap. Okay, pergi dekat insert, indicator, trend, kemudiannya masuk moving average, simple, okay, dan apply to close, okay. Kemudiannya period dia 60. Itu sahaja. Okay, level pula, okay, kalau tak ada kosong macam ni tekan add, then ambil balik 85170255340425. okay, so saya ambil balik. Okay, 85. So sini level 85 lah. Okay, add. Kemudian yang ni saya pause dulu, nanti dah siap saya tunjuk. Okay guys, sekarang ni saya dah siap. Okay, saya dah siap buat setting indie ni. Okay, so ni dia 85170255340425. Lepas tu saya bubuh negatif sekali lah. Maknanya saya akan entry dekat sini dan saya akan TP dekat sini. Okay, lebih kurang gitulah. So kita tengok NZD. Okay, NZD keluar signal buy. Maknanya NZD buy. Tadi kalau tak silap saya, NZD mana tadi entah, lupa dah. Okay, tak apa, sekarang ni signal yang ni NZD USD, buy NZD, sell USD. Baik, so buy NZD, tengok dekat sini, buy NZD, NZD kat depan, sell USD, USD kat belakang. So NZD USD maknanya buy. Okay, sekarang ni market dekat atas, so tak sesuai untuk buy, jangan buy lah. Okay, sekejap, masih lagi mendaki dengan gagahnya. Okay, ni kita nampak so untuk position buy tak sesuai bagi time frame, bagi NZD. So kita tengok sekiranya ada currency yang lain yang kita boleh pairingkan. Okay, GU contoh GBP USD. Okay, dan kalau kata nak save lah, korang nak save template. Okay, save. Yang ni setup untuk NZD USD sama dengan 85 contoh kan, sebab range dia 85. Okay, so GBP USD 132. Okay, GBP USD 132. Okay, saya tukar kat sini.
Okey, 132. So ini setup dia. Okey, GBP USD. Okey, saya tukar GBP USD. Okey, tapi saya kena ubah lah. Benda ni saya kena ubah lah. Saya tak boleh nak suka-suka trade based on range ni lah. Tak boleh lah. Sebab apa? Yang ni dia dah berubah dia punya range dia 132, 264, 396, 528, 660. Okey, jap saya ubah jap. Okey, saya dah siap dah setup untuk GBP USD. Okey, 132, 264, 396, 528, 660. Okey, tengok kat sini ni dia lah setup dia. Ni setup dia. So kita tengok channel sekali lagi. Hilang pula dah GU. Mana pergi tak tahu tadi signal GU. Jauh dah. Ni dia. GBP buy, USD sell, GBP kat depan. Okey, GBP kat depan. So kita akan buy GBP, kita akan sell USD. Maknanya position sekarang ni ialah buy lah. Jadi position buy tak sesuai berdasarkan kedudukan yang sekarang. Okey, kalau kata nak buy juga, okey, boleh cuba buy daripada sini naik ke sini. Tapi kena ingat yang ni scalping lah. Yang ni scalping kena hati-hati. Normally kalau kata technical lah, based on technical. Sekejap, yang ni saya save dulu. Saya save template GBP USD 132. Okey, done. Kalau kata macam contoh technical based on SNR, apa yang saya akan buat ialah saya akan buy sekiranya dia sampai pada support. Macam contoh ni ada RBS, nak cuba boleh, tapi saya lebih confident dengan kedudukan support dan resistance. Bila saya trade, saya akan buka H4. Saya akan tengok macam contoh sekarang ni GBP USD keluar signal buy. Okey, so dekat sini adalah kedudukan support dia yang paling dekat. Okey, bila mana dia sampai sini, then saya berani untuk buy. Ataupun seterusnya saya turun, saya akan zoom in pada time frame yang lebih rendah, iaitu H1. Okey, tapi idea untuk menggunakan indikator ni sebenarnya daripada seorang daripada kawan saya, yang mana beliau merupakan student kepada arwah Babu Salam. Jadi arwah Babu Salam dia punya setting dia macam ni lah. Dan saya tak pasti sama ada original setting dia. Original setting tu maksud saya jumlah line lah. Ni ada 5, sini ada 5. Kalau tak silap saya macam tu. Kalau saya silap, sorry, bukan niat saya untuk menerangkan teknik arwah Babu Salam tu tadi, tidak. Tapi sebenarnya the idea is there. So saya ambil. Dan pengiraan range ni pula, saya membuat pengiraan sendiri. Saya ada ajar saya punya student macam mana nak buat pengiraan dan sebagainya. Nanti saya akan tunjukkan satu video macam mana nak buat calculation dan sebagainya. Tapi jangan risau, insya-Allah. Untuk dokumen ni, untuk file ni, saya akan upload dekat Google Sheet ke apa ke. Seterusnya saya akan open sharing lah. Saya akan set dia sebagai open sharing kepada public. Maknanya siapa-siapa yang nak guna boleh, tak ada masalah. Okey, baik. So itu dia. Okey, macam mana cara nak setting dan sebagainya. Peringkat awal ni dia banyak kerja sikit lah. Pasal macam contoh, okey, ini range dia 132, 85 dan sebagainya kan. Peringkat awal ni dia banyak kerja sikit. Dan yang ni ada 100, ada 130, ada 90, ada 80 kan. So mungkin kalau kata yang rajin, dia akan buat, dia akan genapkan. Macam contoh range tu 90, 80, 80 rendah sangat. Kira macam ni saya genapkan jadi 90 lah. Yang ni dengan yang ni pula saya genapkan jadi 100. Contoh. Okey, yang ni saya genapkan jadi 110. Contoh. GBP tu pula saya genapkan jadi 140. So mungkin template tu boleh buat range banyak ni. Okey, nanti saya akan buat, saya akan list out untuk Euro AUD, Euro GBP, Euro AUD, Euro JPY,
Euro CHF, Euro NZD, Euro CAD. Saya akan list out semua 27 currency. Saya akan list out. So korang boleh pilih lah. Yang ni saya akan buat auto filter. Sekejap. Ni saya akan buat auto filter. So korang nak currency mana, korang dah tahu range dia berapa. Ni contoh lah. Yang ni belum siap lagi lah. Tak siap sepenuhnya lagi. Okay. Baik, itu sahaja daripada saya. Nanti kalau kata dah siap, nanti saya akan bagi link kat grup. Assalamualaikum dan salam sejahtera.